Assalamualaikum, bertemu lagi kita dalam kelas berikutnya, iaitu kita lihat pada tajuk hari ini 3.6 dasar pendudukan Jepun di negara kita. Ya, masih dalam bab 3. Bab 3 ini ada 9 subtopik semuanya. Kita lihat pada dasar pendudukan Jepun pula. Okey, kalau kita lihat dasar pendudukan Jepun, ada 3 dekat sini, Tanah Melayu, Singapura dan di Sabah, Sarawak serta Brunei. Kita mulakan dulu di Tanah Melayu. Okey. Tanah Melayu digabungkan dengan Sumatera, okey, di bawah satu pentadbiran, okey, untuk membentuk kawasan pertahanan khas yang mana diletakkan di bawah pentadbiran pasukan tentera Jepun ke-25 yang berpusat di Singapura. Okey. Tanah Melayu Sumatera ini ditadbir secara berasingan pada April 1944 kerana terdapat perbezaan sistem politik dan ekonomi yang ketara di bawah pentadbiran British dan juga Belanda. Di mana yang kita tahu, Tanah Melayu diperintah ataupun dijajah oleh British, manakala kawasan Indonesia pula dijajah oleh Belanda. Jadi sistem pentadbiran kedua-dua kawasan ini tidak sama. Disebabkan itulah British Jepun memisahkan dua kawasan ini kemudiannya. Okey. Sumatera kemudiannya diletakkan di bawah pentadbiran tentera Jepun ke-25 yang berpusat di Bukit Tinggi, Sumatera. Manakala Tanah Melayu pula ditadbir oleh pasukan tentera Jepun ke-29 yang berpusat di Taiping, Perak. Okey, itu yang berlaku. Di Singapura pula, Singapura dikenali sebagai Shonanto. Okey, Shonanto tu yang bermaksud Pulau Cahaya Selatan, yang diasingkan pentadbirannya daripada Tanah Melayu. Tanah Melayu dikenali sebagai Malai Baru, okey, ataupun Melayu Baru. Dan negeri-negeri Melayu seperti Perlis, Kedah, Kelantan dan Terengganu dipindahkan di bawah pentadbiran kerajaan Thailand. Okey. Sabah Sarawak pula, kalau kita lihat, Sabah Sarawak Brunei digabungkan menjadi satu unit pentadbiran dikenali sebagai Kita Borneo. Okey, atau diketuai oleh Governor General, okey, Governor General, dan diletakkan di bawah pasukan tentera Jepun ke-37 yang berpusat di Kuching. Okey, kalau kita tengok dekat Singapura tu ada Camp Petai. Camp Petai itu adalah pasukan polis tentera yang ditubuhkan untuk menjaga kepentingan pentadbiran tentera Jepun dan bertindak ganas dan kejam serta menyeksa, membunuh sesiapa sahaja yang disyaki sebagai anti pentadbiran tentera Jepun. Camp Petai inilah yang telah menyebabkan seluruh Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak, Brunei berada dalam keadaan yang amat sengsara. Kita tengok pula dasar terhadap Raja-Raja Melayu. Kalau kita lihat di sini, pentadbiran tentera Jepun mengiktiraf kedudukan Raja-Raja Melayu sebagai Ketua Hal Ehwal Agama Islam dan Adat Melayu dan diberikan bayaran pencen, okey, seperti sebelum peperangan. Dan kedudukan Baginda Sultan ini dalam negeri masing-masing diletakkan di bawah pengawasan Gubernur Jepun. Dan pengiktirafan tersebut dibuat dalam persidangan Raja-Raja Tanah Melayu dan Sumatera di Singapura pada tahun 1943. Okey. Seterusnya kita tengok pula dasar terhadap pemimpin tempatan. Okey, kita lihat di sini ada tindakan Jepun dan alasan kenapa Jepun bertindak sedemikian. Okey. Tindakan Jepun pertama sekali memberikan peluang kenaikan pangkat kepada pemimpin tempatan yang berpendidikan dan berpengalaman ke jawatan yang lebih tinggi. Okey, tujuannya adalah untuk mengatasi masalah kekurangan pegawai dan mendapatkan sokongan penduduk. Okey. Langkah ini bagi mengatasi masalah kekurangan pegawai, dan selain itu pentadbiran tentera Jepun menubuhkan institut latihan pemimpin-pemimpin muda atau dikenali sebagai Kaukurenjo, okey, untuk melatih dan menanam semangat perjuangan cita-cita politik Jepun dalam kalangan penduduk tempatan.
So dia nak menerapkan apa matlamat mereka kepada penduduk bukan Jepun, iaitu penduduk tempatan. Okay. Dari segi ekonomi pula, akibat kemerosotan ekonomi, maka pentadbiran Jepun melaksanakan sistem ekonomi kawalan dan rancangan pengeluaran 5 tahun serta jawatan kuasa pentadbiran bahan diperkenalkan untuk mengawal selia pelupusan barang dan membuat penyelidikan kegunaan baharu dan sumber tempatan. Rancangan perserian 5 tahun ini diperkenalkan untuk membangunkan industri tempatan dan memastikan penggunaan optimum daripada peralatan dan kemudahan sedia ada. Okay. Dan mata wang Jepun telah dicetak menggantikan mata wang yang digunakan oleh British. Okay. Mata wang tersebut kita lihat ini. Inilah dia mata wang pokok pisang. Okay. Yang dikenali sebagai mata wang pokok pisang ini, dan dia adalah nilai yang begitu rendah. Okay. Kita lihat kepada sosial pula, iaitu kita lihat pertama daripada dasar sosial berkaitan dengan pendidikan. Jepun bertindak menubuhkan sekolah Inggeris dan Cina. Okay, maksudnya mereka tak nak, maka mereka menutup semua sekolah Inggeris dan Cina. Okay, menutup sekolah Inggeris dan Cina ini adalah untuk memastikan pentadbiran ataupun semangat Jepun ataupun budaya Jepun dapat menyerap masuk ke penduduk tempatan. Malah terdapat bangunan sekolah tersebut, iaitu sekolah Inggeris dan Cina itu digunakan untuk keperluan pentadbiran tentera Jepun. Dan sistem sekolah Jepun ini diperkenalkan untuk membentuk, pertama sekali kenapa memperkenalkan sistem pendidikan Jepun ni, membentuk semangat persaudaraan sejagat ataupun dipanggil sebagai Hakko Ikkyu. Sudah mencapai teknologi industri, kemudian meningkatkan disiplin dan menerapkan nilai Jepun. Dan tentera Jepun juga berusaha untuk memupuk nasionalisme Asia, menghapuskan pengaruh Barat dan menanam kesetiaan kepada Jepun melalui pendidikan. Jadi apa yang berlaku di sekolah Jepun ini, kalau kita lihat, pendidikannya adalah menekankan semangat Jepun ataupun Nippon Seishin, yang mana menghormati kebudayaan dan maharaja Jepun, dipanggil Teknoheka. Dan pengajaran bahasa Jepun, Nippongo, dijalankan secara meluas, menjadikan bahasa Jepun sebagai lingua franca dalam lingkungan kemakmuran Asia Timur Raya tersebut. Kemudian sekolah bermula dengan perhimpunan pagi, yang mana perhimpunan pagi mesti menghadap ke arah matahari terbit, iaitu ke arah negara Jepun, dan menyanyikan lagu kebangsaan Jepun, lagu Kimigayo. Dan pentadbiran tentera Jepun secara halus memanipulasi pegawai agama untuk tujuan propaganda Jepun. Dan pegawai agama diminta menyampaikan hal yang diputuskan oleh tentera Jepun dalam kelas agama di masjid ataupun surau. Masjid digunakan untuk menyampaikan titah sultan bagi menyokong dasar Jepun seperti menambah pengeluaran makanan dan tidak menyebarkan kabar angin. Ini yang dilakukan berkaitan dengan sistem pendidikan. Seterusnya, kita lihat kepada dasar pemerintahan Jepun, iaitu dasar penjepunan dalam dasar sosial ini. So mereka kena menyanyi lagu Kimigayo tadi. Bahasa dia adalah bahasa Nippongo. Cuti pun ikut cuti negara Jepun, dan budaya Jepun diiklankan dalam akhbar-akhbar. Kalau dah ada agama pula, bagi menu kegiatan penentangan, Jepun menghormati agama Islam, dan juga adat istiadat orang Melayu, serta tidak campur tangan dalam adat resam tempatan seperti kelas mengaji Al-Quran dan sekolah agama tetap diteruskan, dan majlis agama negeri dibentuk, dan persidangan agama Islam diadakan di Singapura dan juga di Kuala Kangsar. Tapi pada masa yang sama, seperti yang saya sebutkan tadi, dalam pendidikan ada dimanipulasikan pegawai agama. Jadi British menggunakan orang-orang agama itu ni, ataupun contoh imam, ataupun mufti-mufti, serta mereka yang
ada di masjid atau surau ini sebagai ejen untuk menyebarkan propaganda mereka. Okay. Kemudian mereka juga telah mengenakan catuan dan penghasilan makanan, yang mana tujuan ini kita lihat waktu Jepun memang kekurangan makanan. Jadi pentadbiran tentara Jepun memperkenalkan ordinan kawalan barangan dan barang penting untuk mengawal bekalan barangan akibat kekurangan makanan tadi. Satuan makanan ini dikuatkuasakan untuk mengawal penjualan barang, keperluan barang keperluan asas seperti beras, garam dan juga gula. Juga menggalakkan penduduk tempatan menanam bahan makanan lain secara sendiri melalui kempen tambah lebih banyak makanan untuk mencukupkan makanan dalam negeri. Dan disebabkan kekurangan makanan ini, kalau kita lihat makanan ruji bagi penduduk ketika zaman Jepun adalah ubi kayu. Jadi menyebabkan mereka akhirnya menjadi semakin kreatif dalam kehidupan. Okay. Malah orang Melayu mereka berdikari dan menghasilkan ciptaan-ciptaan baru berasaskan bahan tempatan untuk kelangsungan hidup, seperti menghasilkan tempe daripada biji getah, kemudian selipar daripada pelepah dan juga sebagainya. Okay. Layanan terhadap kaum juga berbeza-beza. Kalau kita lihat di sini, orang Melayu adalah baik hubungannya dengan Jepun kerana orang Melayu ini adalah orang yang besar. Orang Cina tak baik, maksudnya mereka tidak ada hubungan yang baik dengan orang Cina. Sebab orang Cina ini pernah berperang dengan Jepun, dan pastinya orang Cina akan menyokong negara Cina dalam berperangan dengan Jepun. Seterusnya dengan orang India adalah baik kerana ingin bekerjasama mereka dengan orang India dalam menghalau British yang ada di negara India itu sendiri. Okey. Kalau kita tengok di sini, kalau kita lihat orang Melayu diberi layanan baik kerana Jepun ingin bekerjasama untuk mendapatkan tanah Melayu. Orang Cina layanannya adalah sangat kejam kerana orang Cina ini di tanah Melayu telah membantu negara Cina semasa perang Cina-Jepun, dan cara Jepun menyeksa orang Cina ini adalah dengan mereka memberi layanan yang kejam dan dipaksa membayar sejumlah wang sebagai hukuman penentangan mereka terhadap Jepun semasa perang Cina-Jepun. Dan orang India juga menerima nasib macam orang Melayu, iaitu layanan balik bagi mendapatkan kerjasama mereka dalam menentang tentera British yang berada di negara India tersebut, yang mana Jepun telah membantu orang India menubuhkan tentera kebangsaan India di tanah Melayu di bawah pimpinan Subhas Chandra Bose, dan orang India di tanah Melayu digalakkan menyertainya untuk kemerdekaan negara India. Jadi sebenarnya tujuannya adalah untuk memastikan Jepun dapat masuk ke India. Okay. Dan